Bayangkan jika anda di dalam sebuah bas, tiba-tiba anda melihat ada sebuah kereta api menuju ke arah bas yang dinaiki oleh anda. Tiada apa yang dapat terungkap, lidah kelu dan hati hanya merintih memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Tapi tahukah anda pada tahun 1972, kejadian ini sebenarnya memang benar-benar terjadi. Tragedi yang berlaku pada hari terakhir persekolahan penggal pertama cukup menyayat hati untuk dikenang. Malah jeritan mangsa yang terkorban telah menghantui mangsa-mangsa yang terselamat dan penduduk di sekitar kawasan tersebut. Apakah sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah ini. Pada 30 Mac 1972 hari Khamis, jam menunjukkan pukul 1.45 tengah hari. Penduduk di sekitar Lemal, Kelantan menjalankan aktiviti harian seperti hari-hari biasa. Dimaklumkan hari tersebut merupakan hari terakhir persekolahan bagi penggal pertama. Ramai pelajar mengambil kesempatan pulang ke kampung masing-masing dengan menaiki bas. Bas itu sangat padat sehinggakan beberapa penumpang terpaksa berdiri di atas tangga sehingga menghalang pandangan pemandu bas berkenaan. Sebelum kejadian, saksi melihat bas berkenaan berhenti mengambil penumpang di perhentian bas sebelum landasan dan meneruskan perjalanan. Namun secara tiba-tiba, seluruh penduduk mendengar bunyi seretan dan dentuman yang membingitkan telinga. Dentuman itu datang dari arah landasan kereta api yang tidak berpenghadang. Rupa-rupanya, sebuah bas yang sarat dengan penumpang dari Pasir Mas menuju ke Pohon Tanjung melalui laluan Lemal, Labi dan Kampung Repek telah dirempuh oleh sebuah kereta api barang 3 gerabak yang datang dari arah Kuala Krai menuju Tumpat. Rempuhan itu sangat dahsyat sehingga dilaporkan ada mangsa yang mati serta-merta di tempat kejadian. Menurut seorang saksi dikenali sebagai Hassan bin Abdullah 22 tahun, diterbitkan oleh berita harian yang disiarkan pada 1 April 1972 mengatakan dia mendengar jeritan para penumpang bas tersebut yang meminta pertolongan dan ianya merupakan peristiwa paling ngeri yang tidak dapat dilupai olehnya. Hassan merupakan seorang anggota pengakap adalah antara penumpang bas milik Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan. Sebab itu ia dirempuh kereta api barang itu ketika ia melintasi laluan kereta api yang tidak berhadang. Ketika kejadian bas itu sarat dengan 49 penumpang, seorang konduktor dan pemandu. 35 daripadanya adalah pelajar sekolah rendah dan menengah yang dalam perjalanan pulang pada hari terakhir persekolahan penggal pertama. Ramai di antara pelajar tersebut tinggal berdekatan sekolah dan mengambil peluang untuk pulang bercuti di kampung masing-masing. Ketika kejadian, Hassan mengakui bas terlalu penuh dan dia dapat berdiri di tangga sahaja. Bila menyedari kereta api menghampiri bas, dia pun terjun dan berlari keluar dari landasan. Tidak dapat dia lupakan apa yang dilihat dan jeritan serta lolongan pelajar-pelajar dan orang dewasa yang sama menaiki bas itu. Suara mereka begitu menyayat hati, sama kuat dengan bunyi kereta api melanggar bas tersebut. Pihak berkuasa menjalankan siasatan nahas berkenaan mendapati bas tersebut di dalam perjalanan dari Pasir Mas menuju ke Pohon Tanjung melalui laluan Lemal, Labi dan Kampung Repek. Manakala kereta api barang yang membawa 3 gerabak itu di dalam perjalanan dari Kuala Krai menuju Tumpat. Menurut seorang saksi, Ahmad Awang, bekas pemandu kereta sewa, mengesyaki pemandu bas itu cuba menukar gas sewaktu di lintasan. Dia yang berada tidak jauh dari landasan tersebut melihat seolah-olah bas itu terhenti di tengah lintasan. Beberapa minit sebelum itu, bas tersebut berhenti di perhentian itu untuk menurun dan mengambil penumpang. Ahmad mendakwa melihat ramai penumpang berdiri berdekatan dengan tempat pemandu bas. Seorang lagi penumpang berusia 17 tahun yang terselamat berkata, pemandu bas tidak nampak kereta api itu kerana pandangannya terhalang oleh jambatan besi berdekatan tempat lintasan. Kebanyakan penumpang yang terselamat duduk di bahagian belakang bas. Menurut pemandu kereta api pula dikenali Abu Kasim bin Ishaq 39 tahun. Dia melihat bas itu melintasi landasan 10 meter sahaja dari kereta api yang dipandunya. Malah dia juga menjerit kepada pemandu bas namun tidak dapat didengari. Dia cuba memberhentikan kereta api itu serta-merta tapi malangnya segalanya sudah terlambat. Kereta api itu merempuh bas dan terseret sejauh 30 meter. Bas terhumban kira-kira 50 meter selepas dirempuh kereta api. Sebahagian badan bas pula melekat di kepala kereta api. Mengikut pihak berkuasa, anggota badan manusia berkecai di landasan tersebut. Akhbar tempatan pula melaporkan pasukan penyelamat masih mengutip tulang dan sisa daging manusia sehari selepas kejadian. 9 mangsa terkorban serta-merta, manakala seorang mangsa turut terbunuh ketika menerima rawatan di tempat kejadian. 30 mangsa cedera parah termasuk 28 wanita dan 2 lelaki. Seorang daripada mangsa berusia 15 tahun yang cedera parah meninggal keesokan paginya di Hospital Besar Kota Baru. Ini menjadikan jumlah mangsa yang terkorban adalah 11 orang. Para pelajar yang terlibat di dalam kemalangan ngeri itu dikenal pasti dari Sekolah Menengah Sultan Ibrahim, Sekolah Menengah Lemal, Sekolah Menengah Pasir Mas, Sekolah Kebangsaan Lemal,
Maktab Kadir Adabi Cawangan Pasir Mas dan Sekolah Arab Pasir Mas. Penumpang yang terkorban ialah Hashim bin Muhammad 16 tahun, Sukri Ibrahim 16 tahun, Kamruddin Ibrahim 9 tahun, Razali Muhammad 17 tahun, Engkin Yan 14 tahun, Ani Isa 14 tahun, Maznah binti Nur 15 tahun, Rashidah Hassan 16 tahun, Pan Naswan Sulong 50 tahun, Abdullah Ismail 35 tahun dan pemandu bas Ismail Hamid 45 tahun. Menteri Komunikasi ketika itu Tan Sri Saadun Jubir merayu kepada Menteri Besar Kelantan supaya bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk pastikan keselamatan di lintasan yang tidak berpagar. Saadun memberitahu sewaktu beliau memegang jawatan Menteri Pengangkutan, beliau telah meminta kepada Menteri Besar Kelantan yang amat berhormat Datuk Asri Muda supaya membina penghadang di lintasan-lintasan kereta api. Malangnya menurut Saadun, permintaannya tidak diendahkan. Namun menurut Menteri Besar Kelantan di dalam responnya memberitahu Berita Harian, kerajaan negeri baru sahaja membuat keputusan untuk mengemukakan cadangan supaya penghadang dibina di lintasan tersebut sebelum berlakunya kejadian nahas ini. Bagaimanapun Menteri Besar Kelantan tersebut melahirkan rasa duka cita pihak kerajaan negeri kerana cadangan yang diluluskan oleh kerajaannya itu belum sempat dibawa ke pengetahuan Kereta Api Tanah Melayu. Asri juga menyatakan bahawa kerajaan negeri akan mengumumkan keputusan yang dibuat itu kepada kerajaan pusat supaya ia mendapat perhatian segera. Setelah beberapa bulan kejadian berlaku, akhirnya Kereta Api Tanah Melayu berhad memasang pagar supaya kejadian ini tidak berulang. Selain itu, Menteri Persekutuan Tengku Ahmad Ridhaudin menziarahi mangsa-mangsa yang cedera di Hospital Besar Kota Baru. Ridhaudin melahirkan rasa duka citanya terhadap kejadian tersebut, terutama sekali kerana sebilangan besar yang menjadi mangsa adalah terdiri daripada para pelajar. Namun menurut penduduk kampung, selepas beberapa tahun kejadian yang berlaku, mereka masih lagi boleh mendengar jeritan meminta tolong di kawasan kemalangan tersebut. Penduduk sekitar tidak berani melalui kawasan itu terutama pada waktu malam. Apalagi nak dikatakan sepatutnya kejadian sebegini tidak seharusnya terjadi. Mungkin kerana kurangnya kemudahan pada waktu itu menyebabkan penduduk sekitar tidak ada pilihan lain selain terpaksa bersesak-sesak di dalam bas itu. Semoga kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Cukuplah tragedi ini sekali merobek hati kita. Jangan biarkan ianya berlaku untuk kali kedua. Semoga mangsa-mangsa yang terkorban diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.